ataupun waqina birahmatika syarra ma qadait. Ini doa yang kelima. Jauhkanlah kami ya Allah daripada segala kejahatan buruk yang engkau tentukan pada hari ini ya Allah. Maksudnya kita minta dijauhkan perkara buruk. Kita minta dijauhkan daripada perkara buruk pada hari ini yang kita tak tahu apa benda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, diberi ruang dan peluang setiap kesempatan di malam yang berbahagia ini, sama-sama kita hadir dirikan salat maghrib berjamaah dan dapat bersama pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kita menggunakan pakai kitab Mughnil Muhtaj, iaitu pada satu bab ataupun juzuk berkenaan dengan bab salat, mari mendirikan salat, iaitu pada muka surat 104. Pada muka surat 104 pada membicarakan berkenaan dengan rukun yang keenam. Rukun yang keenam iaitu i'tidal, yang merupakan salah satu rukun yang pendek. I'tidal, daripada rukuk kita bangun, daripada rukuk kita bangun dipanggil sebagai i'tidal dengan bacaan sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Maka ianya merupakan satu rukun fi'li yang pendek. Ianya termasuk dalam rukun fi'li yang pendek. Okey, kita dah pun bincang berkenaan dengan i'tidal sebelum ni. Cumanya penulis menggabungkan di sini juga, selepas mana i'tidal sebelum turun rukuk, maka di sana terdapat satu amalan sunat yang dipanggil sebagai sunat ab'ad, iaitu qunut. Salah satu daripada sunat ab'ad di dalam salat iaitu qunut, tuan-tuan sekalian. Jadi disebutkan di sini tajuk kecilnya sunat membaca qunut. Kita nak membahaskan, nak membicarakan berkenaan dengan perkara berkenaan dengan qunut. Disunatkan membaca qunut pada i'tidal kedua solat subuh setelah membaca zikir i'tidal sebagaimana disebut oleh Imam Al-Baghawi dan lain-lainnya, serta telah diperakui oleh Al-Isnawi. Al-Mawardi berkata tempat membaca qunut ialah setelah selesai sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Ketika ini orang yang solat membaca qunut, tuan-tuan sekalian. Maksudnya selepas mana selesai kita i'tidal dengan bacaan zikir sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, dengan bacaan zikir tersebut merupakan sunat, maka ia termasuk sunat hay'ah. Bacaan zikir tersebut termasuk sunat, dan sunat itu adalah sunat hay'ah. Baik, tuan-tuan sekalian, iaitu berkenaan dengan qunut ni. Ketika ini orang-orang yang solat membaca qunut, ketika ini orang-orang yang solat membaca qunut, pendapat ini dipegang oleh Ibnu Rafa'ah dengan berkata dalam kitab Al-Iqlid, ia adalah isu qiyas kerana sekiranya qunut digabungkan dengan zikir i'tidal yang disyariatkan, maka i'tidal akan menjadi lama
sedangkan i'tidal adalah rukun yang pendek tanpa khilaf lagi. Tuan-tuan, ini maksudnya apa? Ketika mana i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, maka berhenti seketika. Sunat untuk berhenti seketika, jangan digabungkan. Maksud gabung macam mana? Rabbana lakal hamdu, terus sambung lakal hamdu Allahumma hdini fi man hadait, ataupun lakal hamdu hdini Allahumma hdina fi man hadait. Kalau ramai Allahumma hdina, maksudnya dia seolah macam sambung terus dengan zikir pada i'tidal. Hukumnya makruh. Tuan, disunatkan untuk berhenti seketika. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kan kita pernah sebut kan, zikir ini tuan-tuan sekalian, baik untuk kita baca zikir hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, puji-pujian yang banyak kepada Allah. Hamdan kathiran tayyiban, dan segala kebaikan dan keberkatan padanya. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah berikan berkat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan hasanah, pahala, kesejahteraan kepada kita. Tuan-tuan sekalian. Dan kemudian barulah kita mengangkat tangan dengan berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina ataupun Allahumma hdini fi man hadait. Baik, tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpendapat bahawa bacaan doa qunut di dalam solat ini merupakan satu sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Bacaan sunat muakkad sama ada kita solat secara berseorangan ataupun secara berjamaah. Maka disunatkan untuk kita membaca doa qunut. Apabila sekiranya kita terlupa, maka sebaiknya digantikan dengan sujud sahwi, kerana ia termasuk dalam sunat ab'ad, sunat yang diberatkan, sunat yang dituntut, muakkad yang dituntut. Sunat ab'ad sesuatu yang diberatkan. Maka bila sunat ab'ad ni ditinggalkan, maka patutnya digantikan dengan sujud sahwi. Sebelum mana kita memberi salam, selepas mana dah membaca tasyahud, iaitu tahiyat akhir, maka kita pun sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud sahwi dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali. Sebanyak 2 kali sujud sahwi, dan kemudian terus bagi salam. Baik, tuan-tuan sekalian, maka di sana kita bahagikan kepada beberapa bahagian doa qunut. Di peringkat awalnya, tuan-tuan sekalian, di peringkat awalnya doa qunut ini merupakan doa munajat, permintaan kita kepada Allah. Allahumma hdina. Maka sebab itu kalau kita solat berjamaah, makmum just amin sahaja. Makmum tak follow imam. Bukan imam baca Allahumma hdina, kita pun baca sekali dengan imam, tidak. Makmum hanya mengaminkan bacaan imam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ataupun yang biasa kita baca wa qina birahmatika syarra ma qadait pun boleh, tuan-tuan sekalian. Tetapi kalau dalam lafaznya mengikut dalam kitab ini, tuan-tuan sekalian, disebut waqini syarra ma qadait, tetapi ditambah juga di sana waqina birahmatika syarra ma qadait, maka tak menjadi kesalahan dengan ditambahkan birahmatik. Tuan-tuan sekalian, sehinggalah pada kalimah waqina ataupun waqini syarra ma qadait, kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait. Maka bermula daripada situ
maka disunatkan kepada sekalian makmum untuk membacanya sendiri. Kerana bila mana dah masuk pada perenggan yang kedua itu, maka itu termasuk dalam bacaan zikir. Termasuk dalam bacaan zikir. Innaka taqdi wa la yuqda alait. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tuan-tuan sekalian, kita bahagikan kepada 3. Sikitlah penerangan berkenaan dengan qunut. Yang pertamanya, pembahagian yang pertama ianya merupakan doa. Bermula daripada Allahumma hdina fi man hadait, sehinggalah waqina birahmatika syarra ma qadait, sehingga situ. Itu rangkap dipanggil sebagai doa. Kemudian bermula sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alait, sampailah sebelum merangkap yang terakhir iaitu selawat. Sehingga nastaghfiruka wa natubu ilaik, kan? Sampai situ merupakan rangkap untuk zikir. Rangkap untuk zikir, teman-teman sekalian. Dan kemudian yang terakhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ataupun wa sahbihi ajma'in. Maka itu termasuk dalam rangkap selawat. Dalam rangkap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi di sana 3 rangkap. Kita bahagikan kepada rangkap. Rangkap yang pertama bacaan doa, rangkap yang kedua zikir, rangkap yang kedua selawat. Iaitu rangkap yang terakhir lah. Ataupun paragraf, line yang terakhir, wa sallallahu ala, itu dikuatkan sikit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan sekalian. Maka pada dijaharkan sedikitlah ketika mana disebut ataupun pada rangkap yang terakhir, iaitu ketika mana selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Muhammad. Baik. Tuan-tuan sekalian, kita tengok sikit baris demi baris. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sebahagian orang yang Engkau berikan petunjuk. Ini rangkap-rangkap doa yang sangat baik. Allahumma hdini, kalau kita semayang berseorangan diri, Allahumma hdina. Apabila kita bersolat secara berjamaah, imam baca doa ni, kita amin je. Tak payah kita pun nak baca juga. Kita just amin sahaja bacaan imam. Maka imam kena baca dengan kuat dan nyaring. Jangan baca perlahan, orang belakang tak dengar. Baca kuat sikit. Allah bukan menjerit. Maksud kuat ni bukan menjerit, tetapi sekadar memadai makmum di belakang dengar. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami orang yang Engkau beri petunjuk, fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami seperti mana orang yang telah Kau beri petunjuk, ya Allah. Wa'afina fi man afait. Dan berikanlah kesejahteraan kepada kami, ya Allah, seperti mana orang yang Engkau telah memberi kesejahteraan kepada mereka. Seperti mana orang yang telah Engkau sejahterakan. Kita mohon kesejahteraan. Yang pertama, kita doa apa? Kita minta hidayah, petunjuk daripada Allah. Tuan-tuan sekalian, ini doa yang pertama, minta petunjuk, minta hidayah daripada Allah. Hidayah milik Allah. Maka kita kena minta hidayah daripada Allah. Dan yang kedua, kita minta afiah. Kita minta kesejahteraan. Kita minta kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dan kemudian doa yang ketiga, wa tawallana fi man tawallait.
wa tawallana, pimpinlah kami sebagaimana orang yang telah Engkau pimpin ya Allah. Tuan-tuan, kita perlu kepada pimpinan dan juga panduan daripada Allah Ta'ala. Hebat, cerdik macam mana sekalipun kita, maka kita perlukan bantuan dan pergantungan daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah. Biasa kita dengar doa tuan-tuan sekalian, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biasa kita dengar kan doa tu. Doa ni cantik dibaca oleh kita semua sebelum menutup doa. Sebelum kita tutup semua doa-doa kita, tutuplah dengan Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah kami ya Allah di dalam mengingatimu ya Allah. Wa syukrika, ya Allah bantulah kami ya Allah di dalam mensyukuri padamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah bantunilah kami ya Allah di dalam memperbaiki ibadat kepadamu ya Allah. Saudara sekalian, maka itu doa yang ketiga di dalam doa qunut. Wa tawallana, maksudnya ya Allah pimpinlah kami, bantulah kami, pimpinlah kami, guide kepada kami, pimpin kami ya Allah sebagaimana orang yang telah Engkau pimpin ya Allah. Kemudian yang keempat, doa kita yang keempat, wa barik lana fima a'tait, dan wa barik lana, dan Engkau berkatikanlah untuk kami ya Allah apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan berkatilah hendaknya untuk kami. Kita mohon keberkatan daripada Allah. Doa yang keempat mohon berkat. Doa yang ketiga tadi mohon pimpinan. Doa yang keempat mohon berkat. Moga-moga berkat. Tuan-tuan sekalian, moga-moga amalan kita berkat. Moga-moga harta yang Allah pinjamkan pada kita atas dunia berkat. Mudah-mudahan ahli keluarga kita Allah berkati. Mudah-mudahan Ramadan yang menjelang tiba setiap hari itu diberkati. Kita perlukan berkat. Kalau Allah tak berkat, sia-sia apa yang kita buat. Kalau tak ada keberkatan Allah, maka seolah perkara tersebut macam sia-sia. Maka kita perlukan keberkatan. Maka doa yang keempat, wa barik lana fima a'tait, dan berkatilah hendaknya untuk kami apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Mohon berkat. Dan kemudian yang kelima, waqina syarra ma qadait, ataupun waqina birahmatika syarra ma qadait. Ini doa yang kelima. Jauhkanlah kami ya Allah daripada segala kejahatan buruk yang Engkau tentukan pada hari ini ya Allah. Maksudnya kita minta dijauhkan perkara buruk. Kita minta dijauhkan daripada perkara buruk pada hari ini yang kita tak tahu apa benda. Kalau kata kemungkinan yang mungkin kita accident, minta Allah jauhkan, Allah elakkan. Allah boleh ubah apa yang Allah tetapkan dengan izin Allah. Allah boleh buat apa yang Allah nak buat. Tiada apa yang menghalang kehendak dan kemahuan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku esok lusa. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita pada masa akan datang. Maka sebab itu, berdoa setiap hari kepada Allah. Pada doa yang kelima di dalam doa qunut ni tuan-tuan sekalian, waqina syarra ma qadait, jauhkanlah daripada kami sebarang kejahatan ataupun segala tabiat buruk, perkara buruk yang Engkau tentukan pada hari ini, untuk hari ini. Tuan-tuan sekalian, itu 5 doa. 5 doa di dalam rangkap yang pertama di dalam doa qunut. Ada 5 doa tuan-tuan sekalian. Ingat tak doa yang pertama tadi minta apa? Doa yang pertama minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Doa yang kedua minta sejahtera. Wa afina fi man afait. Wa tawallana, doa yang ketiga minta pimpinan daripada Allah. Allah bantu kita.
Doa yang keempat apa? Wa'afina, minta sejahtera, minta kesejahteraan. Allah jaga kita, Allah lindung kita. Dan kemudian yang kelima, minta pertolongan Allah supaya dijauhkan daripada perkara buruk dan juga tabiat yang keji. Dijauhkan daripada perkara-perkara yang buruk. Allah sallallahu Muhammad. Baik, itu rangkap zikir. Dan kemudian masuk kepada rangkap itu yang pertama pada rangkap doa. Rangkap yang pertama itu doa. Kemudian masuk kepada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya hanya engkau sahajalah yang menetapkan dan tidak sesiapa pun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada engkau ya Allah. Tuan-tuan sekalian, yang ni zikir tersebut merupakan suatu penegasan kita terhadap kehebatan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Zikir di sini bermaksudnya kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, mengesakan Allah, memuliakan Allah, bermula pada rangkap fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya hanya engkau sahajalah yang menetapkan dan tidak sesiapa pun yang berkuasa menetapkan sesuatu melain engkau. Wa innahu la yazillu man walait. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperolehi pimpinanmu ya Allah. Masya Allah. Wa innahu la yazillu. Sesungguhnya tidak terhina bagi orang yang mendapat pimpinan Allah. Tuan-tuan, kalau Allah jaga kita, Allah pimpin kita, kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tak mendapat pimpinan, jagaan dan hidayah daripada Allah, wal'iyadzu billahi min dzalik. Bukan hanya setakat orang caci maki, orang pandang hina, orang pandang rendah kita. Lebih-lebih lagi, Allah Ta'ala jauhkan rahmatnya daripada kita. Apabila Allah tak memimpin dan tak memberi hidayah, petunjuk serta rahmatnya kepada kita. Allah. Dan kemudian wala ya'izzu man 'adait. Dan tidak mulia orang yang engkau musuhi. Musuh Allah, orang yang Allah benci, orang yang Allah hina. Tuan-tuan sekalian, siapakah mereka yang Allah hina? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang telah engkau memberi nikmat kepada mereka, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan kepada mereka yang engkau marah, yang engkau murka. Maghdub alaihim, ke atas mereka, waladhdallin, dan begitu juga mereka yang sesat. Siapakah mereka ini? Termasuk golongan musyrik, golongan Yahudi dan Nasara, golongan orang-orang kafir, termasuk di kalangan mereka yang Allah Ta'ala marah. Dan begitu juga mereka yang tidak taat perintah Allah dan juga meninggalkan segala perintah Allah dengan sewenang-wenangnya, juga termasuk di kalangan mereka yang tersisih daripada rahmat Allah Ta'ala. Masya Allah. Wala ya'izzu man 'adait, saya sebutkan tadi, dan tidak mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Telah memberi berkat engkau wahai Tuhanku. Tabarakta Rabbana, telah memberi berkat oleh engkau wahai Tuhan. Falakal hamdu ala ma qadait, dan maha tinggi engkau ya Allah, maka bagi engkau lah segala puji-pujian terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Falakal hamdu, maka segala puji-pujian bagimu ya Allah terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Wa astaghfiruka, ataupun wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, maka aku minta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Dah bahas sekalian.
Dan kemudian rangkap yang terakhir ataupun baris yang terakhir, ini masuk pada perenggan yang ketiga, iaitu selawat ke atas Nabi. Maka imam pun menjaharkan sedikit suaranya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita pun turun. Turun untuk rokok. Allah subhanahu Muhammad. Baik. Tuan-tuan sekalian, itu sikit sebanyaklah berkenaan dengan lafaz qunut. Dan kemudian kita tengok di tepi itu imam membaca qunut dengan lafaz jamak. Imam disunatkan membaca qunut dengan lafaz jamak kerana Imam Baihaqi meriwayatkan dalam salah satu riwayatnya dengan lafaz jamak. Maka riwayat lafaz jamak ini diandaikan untuk imam. Maka imam membaca Allahumma hdina, begitulah seterusnya. Tuan-tuan sekalian, maka perlulah kepada imam membaca dengan lafaz jamak Allahumma hdina, plural, bukan Allahumma hdini. Kerana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar bahwasanya apabila imam membaca dengan lafaz mufrad untuk dirinya, Allahumma hdini, biasa tak? Orang yang mungkin tak biasa jadi imam, imam pun mungkin lewat hadis, maka ditolaklah siapa-siapa pun untuk jadi imam. Dia tak biasa jadi imam subuh. Imam subuh ada qunut, selalu duduk baca qunut seorang diri. Bila mana semayang seorang diri, kat rumah ke kat mana-mana, tiba-tiba ni kena naik jadi imam, pakai mic pula dah. Oh, jeng. Maka dia pun angkat Allahumma hdini fi man hadai. Orang kat belakang macam, kami nak amin ke tak ni? Dia doa untuk diri dia aja. Betul tak? Allahumma hdini, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Boleh tak kita amin? Boleh. Tak ada masalah kalau nak amin pun. Kita doa untuk dia, dia doa untuk dia seorang. Kita pun aminkan, moga-moga Allah bagilah kat dia. Dia minta sangat, bagilah kat dia ya Allah. Seolah macam tu lah. Tetapi hukumnya makruh disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kalau imam membaca dengan lafaz mufrad ataupun membaca untuk dirinya sendiri, dia doa untuk diri dia saja. Sama ada dalam doa qunut ataupun doa selepas mana solat. Doa lepas mana solat kan biasa terdengar. Mungkin wallah alam, mungkin ada imam yang kurang arif berkenaan dengan penggunaan dhamir ana dan juga nahnu. Masih confuse dhamir ana dan nahnu. Macam mana doa Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya. Biasa saya dengar kalau kata pergi RNR surau kita solat ramai-ramai, imam dia baca Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosaku, wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia doa untuk diri dia seorang, sedangkan dia jadi imam. Maka hukumnya makruh bila mana dia hanya berdoa untuk dirinya sahaja. Maka apabila kita berdoa beramai-ramai, terutamanya imam, maka sayugialah bagi imam membaca doa dengan lafaz jamak, bukan dengan menggunakan dhamir nahnu, iaitu penambahan na di belakang. Allahumma hdina, Allahumma ighfir lana, kan? Allahumma barik lana, dan seterusnya lah. Baik. Berdasarkan hadis, la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Yang bermaksud, seseorang hamba tidak boleh mengimamkan sesuatu kaum lalu berdoa hanya khusus untuk dirinya tanpa berdoa untuk mereka semua. Sekiranya imam melakukan perbuatan itu, maka bermakna dia telah mengkhianati mereka. Allah, Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab solat, dalam kitab solat bab perbuatan yang makruh. Tuan-tuan sekalian, disebutkan di dalam kitab ni, tuan-tuan sekalian, sekiranya imam melakukan perbuatan itu, kalau kata dah ditegur, imam jangan baca dengan lafaz
ana. Bila mana berdoa, doalah ramai-ramai pakai dhamir nahnu, bukan dhamir ana. Allahumma ighfir lana, bukan Allahumma ighfirli. Walaupun dah dibagi tahu Allahumma hdina imam, bukan Allahumma hdini. Wallahu alam lah kalau berlaku sedemikian. Walaupun dah bagi tahu tetapi dia tak boleh nak ubah juga. Tuan-tuan sekalian, hukumnya adalah makruh. Adakah rosak solat? Tak pun. Adakah perlu kita nak sujud sahwi? Tak perlu sujud sahwi. Memadai dengan kunut itu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak, maka kita bacalah di dalam hati. Sebab dia baca untuk diri dia. Kalau kita nak baca untuk diri kita juga, boleh, tak ada masalah. Dia membaca Allahumma hdini, maka kita pun membaca Allahumma hdini fi man hadait. Sekali-sekali berserta dengan imam, tetapi secara perlahan. Tak menjadi masalah. Sebab imam dia hanya membaca untuk diri dia seorang. Bila mana dia sebut lafaz Allahumma hdini dengan dhamir ana. Disebutkan di sini, maka bermakna dia telah mengkhianati mereka. Mengkhianati para makmum. Kerana dia mewakilkan sekalian makmum untuk berdoa kepada Allah di dalam solat. Seolah macam dia minta untuk diri dia sahaja. Seolah macam selfish. Allah. Seolah macam dia nak seorang. Seolah macam dia nak bolot. Seolah macam tu. Kalau berlaku keadaan sedemikian, dia seumpama telah mengkhianati sekalian makmum yang lain. Allah SWT Muhammad. Isu lafaz jamak ini turut disamakan oleh An-Nawawi ke semua doa di dalam solat. Pendapat yang sama juga turut disuarakan oleh Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika membicarakan tasyahud. Jana, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, iaitu dengan dhamirna nahnu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sehingga fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, Ibnu Munzir menukilkan dalam kitab Al-Ashraf daripada Asy-Syafi'i bahawa beliau telah berkata, saya tidak suka bagi imam yang mengkhususkan dirinya sahaja, iaitu menggunakan ganti nama aku, dhamir ana, ketika berdoa tanpa berdoa bagi orang ramai dengan menggunakan kata ganti nama kami, iaitu nahnu. Manakala jumhur fuqaha hanya menyebut imam berdoa dengan lafaz jamak di dalam doa qunut sahaja. Wallahu alam. Masuk waktu dah kan? Dah. Belum lagi, seminit lebih lagi. Baik. Disebutkan di sini jumhur fuqaha hanya menyebut imam berdoa dengan lafaz jamak dalam doa qunut. Maksudnya dalam solat sahaja. Adapun di luar solat, di dalam solat ni macam mana? Seperti mana doa qunut, ketika mana tasyahud dengan menggunakan lafaz nahnu ataupun kata ganti nama kami. Adapun di luar solat, seperti mana kita berdoa, imam berdoa, makmum aminkan. Itu pun seperlunya lah bagi imam berdoa dengan lafaz jamak. Berdoa dengan lafaz jamak. Baik. Telah sabit bahawa apabila Rasulullah SAW mengucapkan takbiratul ihram dalam salat, baginda akan berdoa sebelum membaca Al-Fatihah. Allahumma naquni, Allahumma ghsilni. Ya Allah, sucikanlah diriku, ya Allah, bersihkanlah diriku ini daripada dosa. Dan doa ini telah sedia maklum dibaca oleh baginda. Tuan-tuan sekalian, maksudnya doa ini yang dibaca secara sir oleh Nabi ketika mana Nabi mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas Nabi angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka Nabi baca Allahumma nuqini, Allahumma ghsilni. Allahumma naquni, Allahumma naquni, Allahumma ghsilni. Allahumma, Allahu Akbar, Allahumma naqulni, Allahumma ghsilni. Kemudian barulah baca doa iftitah, kemudian barulah baca Fatihah disusuli dengan yang lain.
Baik, tuan-tuan sekalian. Dan masuk waktu itu menandakan masuknya fardu Isya, dan menandakan juga saya akan berhenti. Kita menangguhkan kuliah kita pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam, sekadar itu dulu kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahlu